Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, dan juga membantu kita lah dalam menghasilkan sesuatu innovation dan juga penyelidikan, sama ada penyelidikan dalam konteks research grant dan juga dalam penyelidikan dalam mengharungi pengajian pasca istiwazah, master atau PhD. Ini the canvas yang you boleh guna untuk you letakkan kajian masing-masing dalam canvas ni. So ini adalah rumusan kepada perbincangan canvas tersebut. So saya akan bagi dua lah, maksudnya dalam approach canvas ni. Satu adalah canvas kosong di mana para peserta boleh orang kata tulis ataupun orang kata jot down you punya research, dan juga sheet yang kedua adalah sebagai rujukan apa yang nak ditulis di dalam canvas tersebut. So ada apa-apa soalan sebelum kita nak teruskan lebih pada perbincangan lah. Kata apa, sesi pertama tu lebih kepada penerangan dan juga konsep yang ingin kita ketengahkan, dan juga mungkin ada beberapa soalan untuk kita jawab dan juga untuk bincang bersama. Mungkin ada peserta ingin berkongsi penyelidikan ataupun mungkin idea research dia. Tak siap lagi pun tak apa, half cook pun tak apa. Jadi kita boleh bagi cadangan di sini kan, masing-masing kita berkongsi dan masing-masing kita boleh belajar daripada sesama kita. Okey, ada soalan? Belum ada lagi. Okey, ada? Urus dia? Okey, kalau tak ada soalan, mungkin saya akan bagi contoh sedikit. Contoh yang kita boleh guna pakai dekat sini. Mungkin saya kena share slide . So ini adalah rujukan kepada semua, nanti boleh dapatkan daripada Urustia ataupun saya akan communicate Urustia untuk share ini. Doktor, nanti Urustia akan hantar kepada setiap peserta lah. Okey. Okey, terima kasih. So seterusnya saya nak share sikit. Ini antara orang kata kita boleh juga try menerusi Google Form tersebut. Mungkin saya akan bagi masa sedikit untuk peserta semua untuk klik form ni. Okey, dan juga isi. Okey, mungkin berdasarkan kefahaman dalam sesi pertama tadi dan berdasarkan format ataupun dokumen yang dihasilkan tu, nanti kita akan minta mungkin volunteer untuk share apa yang apa research yang dilaksanakan. Okey, boleh buat sekarang, boleh saya rasa mungkin boleh buat sekarang di Google Form ni, boleh klik yang saya tunjuk ni dan juga boleh isi, sebab saya nak kata apa, kita biasa kita discuss untuk kita engage dengan problem terus jadi supaya kita boleh kata apa, bagi pandangan ataupun mungkin penerangan ataupun bantuan dalam berdasarkan konteks masalah itu sendiri. Okey, boleh? Okey, copy link ni aja. Apa saya akan letak ni, link ni
Tu kena letak dekat chat. Dekat chat lah. Mana ambil Senang. Okey, saya stop dulu. Kejap saya buka dulu. Okey. Okey, saya letak dekat chat Okey, ini anda ingin masuk? Okey, nanti saya share dekat chat dekat chat ataupun dekat WhatsApp. Okey, okey, minta tolong letak di chat di chat Google di chat Zoom Okey. Okey. Okey, sambil untuk isi tersebut saya akan share beberapa contoh yang telah diisi sambil isi tu saya akan share beberapa contoh dokumen ataupun Google Form yang telah diisi. Mungkin boleh sambil-sambil isi tu saya akan explain sebagainya. Okey, we will share kejap. Okay, mana share? Okey, Doktor boleh paste dekat chat, Doktor? dekat mana? Kat chat sebelah kan. Buka chat dan paste kat situ. Okey, boleh. Ha. Dekat chat dia mana tadi? Ya, dekat chat. Okey, boleh. Mana? Mungkin boleh tolong tak boleh? Saya tak ni lah. Saya dah mesej dah. Okey, baik. Okey, URL untuk orang tu. Baik. Nanti kita akan ni letak kat chat Okay. Letak kat chat. Okey. So, ini adalah beberapa contoh bila kita dah isi tadi tu. Okey. Kita boleh share screen ke? Boleh kan? Macam mana? Doktor? Share screen boleh kan? Yes. Okey, bila kita dah klik link tu yang saya bagi tu, okey, link tu dia akan pergi di satu Google Form Google Form kat sini. So saya letak some briefing and so on. Okey, so letakkan nama, nama kita, siapa nama. Okey, dan juga contact dan juga institution. Okey, and then yang pertama adalah research area, disiplin, nature. So apa research area masing-masing? Okey, dan juga ini canvas yang saya ni, dan juga beberapa maklumat berkaitan canvas, dan terus pergi kepada nano idea tersebut. Okey, what is your research focus body of knowledge, dalam bidang apa? Okey, apa yang perlu dibuat dalam nano idea yang saya cerita tadi berdasarkan canvas tadi tu, apa perkara yang ingin dibuat. Okey, dan juga prinsipal kita. Okey, what and how the principle of the research application for the specific context. Okey, dia panggil apa, tajuk lah, ini bahagian tajuk saja, working title. Dan juga masukkan outcome, contribution, solution, apa yang penting
dalam tajuk tersebut, supaya bila orang baca tajuk tu orang tahu okey ini research berkaitan dengan dengan A katakan, untuk apa dan bagaimana. So kena masukkan di situ. Okey, yang kedua adalah bahagian abstract abstract micro idea. So abstract ni biasanya ini ada contoh dia. Yang ni boleh isi tapi untuk exercise pada pagi mungkin boleh isi dulu, nanti boleh isi lagi esok dan sebagainya. Okey, berdasarkan link tersebut. Okey, research background tadi masukkan teori dan sebagainya seperti yang saya dah bincang dalam Canvas tersebut. Okey. Problem, apa problem yang berkaitan, motivation, objektif dan sebagainya, dan juga finding. Ini membantu untuk kita develop abstract kepada research para peserta. Okey, so maksudnya kat sini ni merupakan di peringkat tadi nano idea, ini di peringkat micro idea. Okey, besar sikit. Okey, so daripada micro idea ni lah kita ada skeleton untuk kita buat the complete proposal ataupun the complete research idea punya representation dalam bentuk canvas tadi tu. Okey, dan pastikan tanda ini di checklist. Checklist kita, okey, elemen mana dah masuk, elemen kedua dah masuk, elemen ketiga, elemen keempat dan sebagainya sebagai panduan. Jadi dalam apa-apa penyelidikan pun perkara ni yang paling penting lah sebagai ini bagi saya lah, approach saya rasa perkara ni memang perlu dititik beratkan supaya benda ni boleh membantu okey, membantu dalam penyelidikan kita. Nanti contoh saya boleh mungkin ada sesiapa nak berkongsi, okey, yang mana dah isi, apa yang dah isi boleh tengok di sini. Okey, siapa yang dah isi boleh share terus, sebab dia akan email kepada peserta. Selepas you isi ni akan terima email, okey, untuk sebagai rujukan, dan kita boleh share nanti siapa yang ada maklumat ni ataupun dah isi dengan lengkap, boleh share. Mungkin ada volunteer nak share apa finding dia, apa yang dia telah isi. Okey, ada tak? Tak ada. Okey, volunteer boleh share. Siapa ada nak share, mungkin chat ataupun just on mic. Okey, dia dah isi dan untuk share supaya kita boleh belajar bersama-sama daripada aktiviti ni. Okey, kita ada siapa peserta nak saya panggil? Tak apa, kalau dah isi nanti boleh kita tengok sama-sama. Okay, kita tengok siapa yang dah ni, kita boleh sama-sama share. Kadang-kadang kita share satu contoh, baru dia datang kefahaman tu dengan lebih mendalam. Okey? Ya. Mungkin doktor boleh ambil yang lama-lama yang dah diisi sebelum ni, ada tak? Okey, boleh. Ambil yang lama tu dan tunjukkan sebagai contoh. Okey, boleh. Okey, terima kasih Rustia. Okey, saya ambil contoh satu sini. Okey, ini dalam bengkel yang sebelum ni lah, saya buat bengkel sebelum ni. Okey, mana ni sekejap Okay, saya mungkin boleh share sini. Okay, kita share screen Okey, ni bila you dah isi canvas tersebut. Okey, ini antara contoh peserta saya sebelum ni. Okey, dah isi. Kalau kita tengok di sini, dia akan keluar report something macam ni untuk kita buat skeleton. Nampak di slide? Okey. Okey, bila kita tengok tadi di level nano idea tersebut, area display ini contoh daripada Noraziah Ahmad so daripada UMK, itu saya conduct di UMK. Okey. Yang pertama adalah research area and discipline nature, creative innovation and engineering art.
Jadi dalam title dia tersebut tu dia kena ada elemen creative innovation dan juga engineering art tersebut. Jadi cuba compose satu research title yang tidak melebihi 15 patah perkataan. Okey, yang kedua adalah what is your focus body of knowledge? Kita fokus kepada apa? Design design idea, platform, web platform dan juga database. So 3 perkara ni yang menjadi fokus kepada penyelidikan tersebut dan innovation tersebut. Okay, and then seterusnya adalah what and how the principle of the research application for specific context. Okay, dia menggunakan web platform. Maksudnya teknologi yang dia gunakan dalam research dia tu adalah dia nak bangunkan satu web platform. Jadi dia nak tengok apa benda ini, tajuk dia. Jadi secara gambaran nano idea dia, kita dah tahu dia nak buat orang kata satu inovasi kreatif dalam aspek engineering art ni, okay, menggunakan database dan juga web platform, okay, untuk kita menjadi rujukan kepada kreatif punya and engineering part. Itu nano idea, okay, nano idea di peringkat nano idea. And then you tulislah nanti, okay, you tulis nanti, okay. Okey. Seterusnya adalah kita pergi ke level artikel research article abstract tadi tu. Bila you dah ada nano idea tersebut, daripada isi tadi you pergi detail lagi. Okey, detail lagi kepada current. Okey. Okey. So kalau kita tengok tadi, elemen pertama adalah research background. Okey, research background tadi tu adalah teori, key concept and literature. Jadi apakah konsep-konsep yang ada? Online learning, platform, design idea and database. Ini adalah konsep-konsep yang diguna pakai dalam penyelidikan tersebut. Okay. And then elemen kedua adalah problem knowledge gap. Apa tadi? Ini dia kata tiada rujukan. Problem dia adalah tiada rujukan. Jadi dia nak bangunkan web platform tadi tu. Tiada rujukan. Okey, tak apa. So nanti dalam konten abstract tu kita kena highlight kan. Disebabkan tak ada rujukan ni lah kita nak bangunkan online platform tersebut. Okey, elemen ketiga adalah motivation. Apa yang perlu ditulis? Motivation ni adalah apa yang menjadi satu titik tolak kepada hala tuju penyelidikan kita tersebut. Sebabnya pelajar tidak faham hasil kerja, tiada contoh yang boleh dirujuk. Jadi dengan adanya platform ni, pelajar boleh rujuk, selagi tak ada tu kita akan buat. So research kita akan tengok supaya kita buat sesuatu platform tu lebih baik dan juga mempunyai nilai komersial juga. Okay. Okay. And then boleh follow? Okay, boleh seterusnya adalah elemen. Okey, elemen seterusnya adalah yang keempat adalah metodologi. Okey, so dalam metodologi apa yang penting untuk sebagai asas kat sini, kalau untuk contoh ni adalah method dia collect data and store all idea. Maksudnya dalam proses penghasilan projek ni ataupun research ni, kita kena aktiviti dia tu adalah kita collect data and store research idea tadi. Okay, idea-idea yang ada kita letak dalam satu platform dan sebagainya. Okay. Satu lagi architecture storage dan sistem yang kita gunakan. Maksudnya dia menggunakan platform tertentu ataupun software untuk hasilkan. Okay, mungkin dia tak buat research, dia buat innovation di sini. Okay, so proses dalam menghasilkan projek tersebut adalah metodologi. Okay, kelima, result dia. Result dia apa? Membangunkan platform. Kita dah tahu dia nak buat pembangunan platform. Okay, fine, tak apa. And then number 6, discussion. So kenapa perlu dibangunkan platform ni? Kerana kita nak bangunkan satu visualization. Then this visualization give impact to the student. Okay, kita discuss sikit dengan ada platform ni, kita boleh buat satu database yang kita rujukkan secara visual di mana pelajar ni boleh rujuk. Dan mungkin boleh orang kata improve dia punya research idea tu dengan lebih orang kata cepat, dia boleh senang rujukkan. Okey. Dan hasilnya adalah memberi benefit kepada
pelajar, benefit of the platform tu boleh dimanfaatkan. Jadi orang dah tahu, research dia memang nak buat macam ni. Jadi bergantung kepada para pelajar ataupun bergantung kepada peserta untuk tulis sendiri secara, orang kata secara sistematik lah, secara lebih jelas lagi dalam ruangan ni berdasarkan key element tadi. Okey, tulis. Gunalah lenggok bahasa masing-masing yang kata apa, ikut kesesuaian kepakaran dalam pengolahan bahasa tu. Okey, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke. Okey, so itu menjadi orang kata panduan khusus. Okey, ini canvas you boleh rujuk. Ini canvas kosong untuk you rujuk. Okey, ini satu contoh Okey, mungkin kita nak tengok satu contoh lain pula. Okey, ada lagi contoh lagi. Mungkin tak jelas. Mungkin setakat ni ada soalan. Okey, saya buka soalan. Okey, mungkin ada peserta nak share dia punya yang dah ada. Come on. Saya panggil je, mungkin ni. Siapa ni? Siapa yang boleh? Ros? Ros mungkin nak share? Okay, kalau nak share saya akan stop share dulu. Okay, tak ada, mungkin Ricky. Okay, kalau tak ada lagi, tak ready lagi, saya akan share satu lagi. Banyak yang nak share ni. Okay, seterusnya kita akan share juga yang siapa ni? Siti. Ni Nabila Huda. Yang ni pun okey saya rasa. Okey, ni pelajar ni saya rasa dia tengah buat PhD ni. Sekarang ni hari tu dia buat defense proposal. So saya buat bengkel, saya consult dia. So mungkin yang ni dalam bahasa Melayu, kita tengok sikit. Dia yang ni agak detail sikit dia letak. Jadi kita boleh tengok contoh-contoh dia ni. Okey, untuk buat abstract dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya yang ni contoh yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua rasanya jelas boleh tengok Okey, yang kedua adalah okey, tajuk research area dia adalah visual communication. So something to do with the visual communication. And then what is a research focus? They focus on education and entertainment. Okey, dan satu lagi prinsipal yang digunakan, dia mengadaptasikan Islamic punya bidang dengan augmented reality. So kalau kepada siapa yang tak biasa, augmented reality ni macam you buat kata apa kan, sekarang ni banyak orang guna augmented kan. Augmented reality ni untuk kita kadang-kadang kita scan di dalam gambar virtual, keluar gambar virtual dalam screen kamera kita. Itu augmented reality. Okey, dan berdasarkan daripada 3 komponen nano idea ni, kita boleh hasilkan satu topik ataupun tajuk research artikel kita dan projek kita tadi tu. So itu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. Ini fokus area untuk level kedua adalah micro idea. Okey, micro idea kita kembangkan lagi nano idea tadi tu. Okey, kalau kita tengok spesifik background dia. Okay, hal ini menunjukkan ajakan perubahan. Dia dah cerita. Penggunaan teknologi dan sebagainya, okey, membentuk dan ada literature. Nampak? Dia ikut satu-satu ni, konsep, literature dan teori. Dia ikut satu-satu. Okey, untuk you buat rujukan juga bila you nak buat paper nanti benda yang sama, and then you nak buat abstract, you boleh guna beberapa ni. Yang kedua adalah permasalahan, problem. Okey, dia buat karangan sikit lah, tapi kalau you tak perlu karangan pun, you just jot down saja pun tak apa. So, as long you faham dan juga boleh rujuk bila nak buat penulisan tu nanti. Okey, kalau kat sini kata knowledge gap dia pasal kanak-kanak okey, menguasai masalah dalam menguasai sesuatu pembelajaran. Okey. So kita boleh tengoklah masalah dia ni bersifat lokal rasanya, lokal dan juga knowledge gap dia kita tengok sini. Teori perkembangan tu. Okey. So tahap kalau kita tengok kat sini teori perkembangan Erikson hanya tertumpu kepada kemahiran kognitif mengikut tahap umur kanak-kanak, akan tetapi tidak memfokus kepada pendekatan pengajaran berasaskan otak. Maksud dia kat sini brain based learning lah. Yang tu lebih kepada apa tadi tu? Level lah kognitif. Ini brain based learning. Jadi kita boleh faham terus lah.
And then kita pun boleh letak satu fokus, inilah skop yang kita nak buat dalam kajian kita. Tak perlulah nak ada sindrom apa flip-flop tu yang saya cakap tadi. Okey, kejap nak buat tu, kejap nak buat ni. Jadi you dah jadi saya kata huru-hara lah, huru-hara. Okey. And then kedua pula kita tengok contoh dia letak. Ini contoh yang paling kata lengkap yang saya terima setakat ni. Okey, motivation. Mengenal pasti berasaskan otak ni, maksudnya brain based learning ni, macam mana boleh meningkatkan tingkah laku positif. Jadi kajian-kajian dalam objektif kita tu perlu menjawab kepada objektif tersebut. Okey, kalau kedua tengok macam mana dia alignment kan semua komponen elemen ni agak nampak selaras. Okey, tak apa kalau ni nak share pun saya boleh share nanti supaya dapat rujukan nanti mana dia buat. And then method pula, untuk mencapai elemen ni, method apa yang dia guna? Saya tahu, okey, method dia akan buat, kalau berdasarkan penulisan dia, bahagian demografi, artinya dia buat survey, this one. Okey, menggunakan medium apa? Bahasa Melayu dan sebagainya. Prototype gambar, dia akan buat prototype, dan juga dia akan kena pasti kajian untuk mencapai objektif. Ini fasa-fasa dia, keperluan pengguna dan sebagainya. So benda ni macam sebagai panduan kita untuk kita buat proposal dan buat paper, buat check TC dan sebagainya. So ini adalah garis panduan. Okey, yang kelima adalah result. Ini expected result sebab pelajar ni dia baru saja lepas proposal defend, jadi dia tak ada lagi hasil kajian. Jadi result dia ni dipanggil kita panggil expected outcome, expected result dia. Okey, dia dalam result yang dia expect ataupun dia jangka ni, dia lebih fokus kepada keberkesanan model tersebut. Macam mana? Jadi kita kena jawab ni result ni. Jadi kita dah tahu secara imagination. Okey, maksudnya kat sini dalam apa-apa kita buat pun dia bermula dengan hati, lepas hati, and then kita ada imagination, daripada pemikiran, imagination. So daripada imajinasi timbul kepada emosi kita nak buat. So daripada emosi kita timbul kepada aksi. Okay, aksi kita, apa yang kita perlu buat. Okay, daripada aksi tersebut barulah kita merealisasikan sesuatu imajinasi kita tersebut. Okey. Bila kita beraksi inilah kita memerlukan kemahiran-kemahiran yang kita nak buat ni. Barulah kita terinspirasi dengan apa yang kita aksikan tersebut. Okey, dan menjadi isi kepada kajian kita. Okey, itu saja. Okey, yang seterusnya ada elemen discussion. Okey, daripada keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5 elemen ni, you kena discuss supaya menjurus kepada conclusion tersebut. Apa evidence yang diperolehi daripada data tersebut, daripada analisis dan sebagainya. Okey, baru you ada satu justification daripada kajian dan you telah memenuhi objektif menggunakan metod yang sistematik dan saintifik, menggunakan rujukan yang boleh dipercayai, okey, menggunakan analisis yang sesuai dan menghasilkan sesuatu hasil kajian, dan baru kita concludekan. Okey, hasil kajian kita ni telah mampu memenuhi gap yang kita jumpa di peringkat awal tadi. So itu yang saya cuba highlightkan lah, the konsep research adaptation canvas ni. So proses ni sama je dalam mana-mana research pun. Bila saya go through a few hundred master and PhD thesis, memang saya tengok this is the pattern dia. So daripada pattern ni lah kita come up with the canvas. Okay, so kita dah okay, ada setengah jam lagi. So mungkin ada nak share. Okay, Doktor. Okay, Dr. Nizan. Okay, dah dua contoh ni. Kuat sikit. Okay, dah dua contoh kan? Dua contoh. Ada nak contoh lagi? Dah, bukan, ni ada seorang peserta nak kongsi, boleh nak kongsi? Okay, boleh. Sertakan, silakan. Saya akan stop sharing. Saya minta Puan Nadwa, Cik Nadwa untuk berkongsi dia punya research lah. Dia punya research, boleh Okey, kuat sikit suara Dr. Nizan. Okey, ni di sini ada Cik Nadwa, peserta kita, dia nak berkongsi. Dengar tak? Okey, boleh. Saya akan stop sharing. Macam mana? Stop je? Dapat dengar? Macam mana? Okey, siapa nak share? Okey, siapa? Saya minta
Cik Nadwa dia, sebab Cik Nadwa dia nak berkongsi dia punya research dah, boleh Halo. Okey, boleh. Okey. Dia bagi lah. Belum fikir lagi tajuk Assalamualaikum Dr. Nick. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya untuk research addition canvas ni, dia maksudnya kita buat mind map awal lah macam tu. Ya, betul. Jadi maksudnya kalau macam contoh result, finding, discussion dan conclusion tu kita masih belum ada. Jadi kita nak buat kita punya expectation ke atau macam mana? Kena buat expectation lah. Dia bukan apa, kita boleh checklist. Jadi kalau kata bila dah you go through dalam kan, lama banyak sebenarnya bila you buat pengajian by research ni, kalau you tak compile betul-betul, you mesti lupa punya. Kan, jadi you akan tahu checklist, kita tak ada result lagi. Result apa yang kita jangkakan. Jadi dia menjadi kata satu macam peta lah, peta minda. Boleh dikatakan peta minda. Okay. Jangkaan result tu berdasarkan kepada kajian lepas ke ataupun berdasarkan pada kajian kita sendiri? Okey, jangkaan result ni sebenarnya asas dia daripada kajian lepas, tetapi jangkaan kepada hasil kajian kita. Apa yang you jangkakan? Walaupun dia paling lebih, saya paling muda. Lagi satu doktor, macam selepas kita isi form daripada Google ni, maksudnya macam di pihak doktor macam mana? Maksudnya doktor akan hantar dalam complete form yang lain ke ataupun ada software tertentu ke atau macam mana? Okey, so far software tu kita dalam development. Cumanya saya menggunakan konsep Google Form tersebut. Whatever yang you type pasti dia akan hantar dekat you. Kalau you check email nanti akan keluar apa yang you type kat situ. Cakap tengok tak? Abang saya dengar. Okey, nanti cuba check email. Hantar macam dah isi dah lengkap. Setakat ni belum lengkap lagi lah sebab rasanya macam agak banyak kan. Tak apa. Just masukkan apa-apa yang you rasa yang trigger. Nano idea pun tak apa. Katakan apa yang nak buat method apa dan sebagainya, you submit je dulu. Maksudnya saya letak je draft sajalah. Letak secara kata asas, tak lengkap pun tak apa. Macam yang satu tadi lengkap kan. So supaya you ada some kata you nak start. That's why saya nak fulfill you punya motivation tu. Kadang-kadang you tak berani sebenarnya, rasa salah lah dan sebagainya. Bila you buat pendidikan ni sebenarnya tak ada betul dan silap. Okay, you must know apa yang cari. Cuma tak cukup, you tambah dan sebagainya. Jadi you submit je dulu and then dia akan keluar macam saya tunjuk tadi tu. Okay. So sistem tu dalam pembinaan. So kalau dah siap tu mungkin dia boleh suggest a few things lah yang lebih efektif. Itulah mengharapkan kalau ada sistem tu lagi nampak macam tersusun kan. Sebab research kan dalam pelbagai bidang kan. Jadi kita kena tengok lah nanti. Ini saya pergi kepada asas sahaja, maksudnya secara konsep dia. Jadi daripada benda ni lah kita boleh kembangkan. Jadi dalam mana-mana research pun saya dah go through beberapa research dan juga thesis pun memang pattern dia macam tu. Nature je lain. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, so ni Rose Oshi. Ada nak share? Ni Ricky Nur Hakiz. Ada nak share yang telah diisi? Okay, so rasanya membantu tak canvas ni? Ya doktor, membantu Kan? Jadi kadang-kadang biasa bagi untuk novel sebenarnya saya develop ni berdasarkan pengalaman. Saya sebenarnya mengambil masa agak lama untuk memahami the doctrine of the researcher ni. Jadi harapnya dengan canvas ni rasa kita dah compile lah a few effort yang saya dah lalui dan rakan-rakan saya lalui, termasuk ramai lagi lah peserta-peserta dalam bengkel saya sebelum ni. Dia memang kita nak tahu the concept and then how do we can use this concept in developing the thesis, buat artikel dan sebagainya dan juga innovation. Okay? Boleh doktor, boleh tak nak tahu feedback setakat sekarang ni student yang dah menggunakan research addition canvas doktor? Okay. So setakat ni cepat atau macam mana? Student yang di bawah penyelidikan saya, memang saya encourage dia orang untuk guna research addition canvas. Sebab kan bila kita ada ramai student ni, kita pun tak tahulah ini fokus dia apa dan sebagainya. Jadi benda ni saya boleh kata refresh balik, dia nak buat benda macam ni, and then kita boleh tahu secara menyeluruh apa
missing part dalam komponen research dia tu. Okay, so far yang dah kata yang dah graduate di bawah supervision saya ada 3 orang lah. Nanti 3 orang yang menggunakan Canvas ni. Okay, dan mungkin seorang lagi lah, orang yang sama dulu dia buat master dengan saya. So dia gunakan Canvas ni, dia GOT lah. Okay, cuma disebabkan technical tu dia correction dia ada lambat sikit, dia tak boleh. Okay, and then 2 orang PhD, 2 orang PhD, 1 international. Okay, tu pun dia tengah ada final ni, formatting. Okay, dia menggunakan Research Edition Canvas juga. And then seorang yang dulu saya jemput juga dulu untuk dia share dalam sesi sebelum ni. Dia dah jadi pensyarah lah, pensyarah kanan di suatu universiti lah. Okay, so dia mungkin adaptasi yang Canvas ni lah. So tak apa, nanti you boleh tengok dalam channel YouTube saya. Saya dah ada ni, nanti dia dah beri feedback situ macam mana dia gunakan. Okay, sebab biasanya daripada pemerhatian saya, biasanya pelajar dia kata dia tak boleh nak fokus nak buat bidang apa dan sebagainya. Jadi harap dengan Canvas ni dia boleh bagi satu garis panduan ataupun hala tuju lah yang sistematik. Okay, yang sistematik, walaupun dia tak ada no such thing yang kita masuk saja dia akan run semua. Yang tu sebab kita memerlukan satu modeling. Kalau dalam kata bidang komputer dan matematik, kita kena buat satu modeling yang khusus untuk kita recognize. Okay, macam kita tengoklah orang recognize sistem. Kalau kita beli katakan di mana-mana Shopee dan sebagainya, kita Google saja dia dah tahu kita nak apa kan. So dia melibatkan input dan output juga. Okay, so kita tengah dalam development juga lagi yang tu. Okay. Okay, ada apa soalan lagi? Siapa yang dah submit dah hantar? Okay, kalau tak ada lagi, saya akan share lagi satu. Okay, lagi satu untuk kata apa? Contoh lagi satu. Okay, contoh lagi satu daripada peserta-peserta sebelum ni. Okay, yang tadi agak lengkap, banyak kan ni? Kita tengok. Yang mana yang ni? Ni siapa ni? Dalam bidang bahasa kat saya tengok. Banyak bidang ni. So, dia akan keluar macam ni lah tadi. Macam yang saya tunjuk tadi ni. Atikah. Okey, tengok. Okey, ini satu lagi contoh. Ini dalam bidang macam design lah, design architecture yang tu. Dia ni pun dia tak ada idea lagi, dia baru nak buat proposal dan sebagainya. Dia dah letak siap terus elemen dia nak fokus tajuk dia kepada heritage dan conservation. Jadi saya tahu, okey, you punya scope of title you memang you nak fokus on heritage dan juga conservation. So untuk detail lagi tu kita tengok dekat micro idea ni. Okey, Islamic design. Okey, dia nak fokus pada Islamic design, Islamic building, building fasad. Okey, saya pun tak faham ni. And dia menggunakan metodologi observation, interview, document analysis. And then result dia mungkin Islamic design. Mungkin dia nak come up dengan satu design yang memenuhi ciri-ciri Islamik. Itu yang dia jangka kajian dia. And then kita sikit. Satu lagi discussion. Apa yang perlu didiscuss dia nak establish design dia kena tengok guideline. Dia kena discuss guideline yang ada berdasarkan result dan finding yang dia buat tersebut. Okay, dan conclusion dia, kita ada satu guideline untuk shop houses bercirikan Islamic design tersebut. So dia yang penting, the conclusion ni adalah hasil yang kita boleh commercialkan. Okay, apa kita punya kata kajian kita tu macam mana orang ataupun community dapat manfaat daripada hasil kajian kita. Okay, okay, ada lagi siapa nak share yang dia dah buat, dah isi, yang dah submit? Tak apa, tak ada salah, tak ada betul. Okay, ada nak share mungkin, nak sama pendapat, mungkin ada orang kata mungkin feedback lah, ataupun mungkin daripada peserta lain yang tak mengikuti pun, yang mungkin Datuk ada nak kongsi sikit ataupun nak bagi feedback kepada sesi kita pada pagi ni.
Okey, tak ada, tak apa. Mungkin berada di. Okey, Ricky Nur Hakiz. Nak share apa yang Ricky dah buat? Dah submit kan? Okey, boleh? Doktor. Okey. Kuat sikit. Tak dengar. Okey, Cik Nadwa dia nak berkongsi tu salah seorang peserta tu dia nak berkongsi apa yang dia telah buat. Dia baru buat tadi. Okey. Dia baru isi saja tadi, walaupun tak lengkap tapi dia nak berkongsi lah. Okey, boleh. Siapa? Okey, minta Suara tak jelas sikit Doktor, saya dah submit. Okey, dah submit dah? Saya dah tekan submit. Okey, boleh. Nanti share. Jadi maksudnya saya kena pergi dekat email lah kan? Dah pergi dekat email, check dekat email. Ada dapat tak? Biasanya dia akan dapat lah email daripada saya. Okey. Then you buka je lah tu, download ke apa semua dan share screen ke boleh, ataupun share dokumen tu untuk kita bincang sama-sama kat sini. Mungkin ada pendapat dan sebagainya. Kita boleh buat some correction sedikit. So satu lagi, tools ni kita boleh guna untuk consulting ataupun consultancy. Jadi kita boleh dapat kata apa satu gambaran. Kalau kata nak improvise, okey, kita tengok section by section. Jadi bagi saya lah, Canvas ni banyak membantu saya dah untuk sesi supervision dengan pelajar saya. Okey, saya stop dulu. Saya dah stop dah. Okey, share. Silakan. Sekejap doktor, saya nak try share screen. Okey, boleh. Sila. Okey, ni ada satu bonus pula. Saya ada plan satu video. Nanti boleh sama-sama tonton video di YouTube channel saya. Kita bincang sikit macam mana kita nak compose poster untuk innovation tu. Okey, nanti saya akan upload dan juga akan bersiaran nantilah. Nanti saya akan maklumkan Urustia juga untuk share benda ni. Okey, so Saya dah share sini. okey. Doktor buka dekat chat saya punya PDF. Chat dekat PDF. Dekat chat tu saya ada hantar PDF. You tak boleh share screen tak boleh? Share screen. Tak boleh sebab doktor kena find saya jadi host. Oh ya ke? Okey. Boleh. Mana ni? Tak apa, saya akan tengok di sini lah, senang sikit. Saya rasa saya ada ni. Sekejap saya tengok dulu apa yang dah dihantar. Saya boleh check sebenarnya. Sekejap lah. Okey. Okey. Siapa yang hantar ni? Media study. Siapa hantar ni? Guna email apa? Bawa sekali kan? Ada ke? Kejap. Mana ni? Mana check message? Okey dah. Okey, saya buka. Okey, saya letak di desktop pula, tengok. Ini data. Okey, boleh.
Okey, saya buka kan. Jangan risau. Okey, saya buka. Dekat mana? Ya, cuman Okey, okey saya tengok sini. Saya akan share sikit, share screen. Okey. Mana tadi? Okey Okey, nampak So terima kasih Syahidatul Nadwa. Okey. Okey, so telah berjaya isi kat sini. So kita tengok kat sini daripada Universiti Unisham Unisham. Okey. So nature dia adalah business business. You nak tengok dari aspek business dalam kajian ataupun pendidikan. So student intention to be an entrepreneur. Okey, ini fokus you. And then evaluate the internal and external factor. Jadi you dah dapat gambaran kasar kan apa tajuk research tersebut. Okey. So daripada situ kita dah pecahkan elemen-elemen ni. Kita tengok elemen atau mungkin saya pula present. You present lah nanti. Okey. Okey, Mawar. Doktor nak present ke? You present lah, saya pula tunggu lah. Saya akan ulas sekejap lagi. You present dulu. Okey, yang ni saya draft je lah dalam tempoh masa yang terhad ni. Okey. Just saya buat draft. Kalau tengok daripada sini, research area saya ialah berkaitan dengan business. Ataupun research area berkaitan dengan social science ke macam mana doktor? Okey, kita tengok level. Kalau you dah boleh pergi zoom terus, you zoom terus lah. Jadi tengok you punya kata understanding macam mana. Kalau you tak clear lagi, you pergi dekat high level dulu pun tak apa. Okey. Jadi research area saya stickkan dekat sini business, dan fokus saya ni adalah berkaitan dengan student intention to be an entrepreneur. Jadi untuk research application ni saya nak evaluate internal dan external factors. Jadi dalam ni ada elemen satu. Jadi elemen satu ni saya akan discuss berkaitan dengan unemployment issue. Lepas tu factor influence intention to be an entrepreneur among undergraduate. Lepas tu saya akan cerita pasal berkaitan dengan Unisham sikit lah. Okay, untuk elemen 2, problem of knowledge ni saya banyak tekankan kepada unemployment issue among graduate. Untuk objektif ni saya nak investigate factors influence to the intention to be an entrepreneur. Kalau dalam ni metodologi ni menggunakan kaedah qualitative analysis using SPSS software, population, undergraduate students, sampling teknik, purposive sampling, instrumen menggunakan questionnaire dan measurement menggunakan Likert scale. Untuk result ni untuk factor attitude and social norm is positively significant, manakala gender tu negatively significant. Okay, seterusnya okay, untuk elemen discussion kita akan discuss lah berkaitan dengan mana faktor yang signifikan dan kenapa yang positif. Cuma ini saya tak sempat nak tulis. So saya tulis the tendency of Unisham student to become entrepreneur is greatly influenced by their own attitude, social norm and gender. Untuk conclusion pula, most researcher believe increasing entrepreneur activities and developing entrepreneur mind among graduate help in solving the unemployment problem presently facing by graduate students. So yang itulah berkaitan dengan elemen yang ketujuh. Okey, tahniah, terima kasih kepada Najwa. Okey.
So nampak tak sebenarnya bila kalau kita dah fulfill elemen 1, 2, 3 dan 4 dan 5 ni, number 6 tu dia akan datang sebab you dah ada maklumat untuk you discuss. Okay, so itu yang saya nak ketengahkan, ada approach of this canvas ni. Okay, so jadi saya pun senang nak faham, oh you nak buat macam ni, and then of course kalau saya boleh faham, so your supervisor lagi senang faham. Ataupun kalau saya boleh faham, bila you pergi exhibition ataupun innovation punya competition, dia orang pun boleh faham, oh ini sebenarnya yang dia nak buat. Jadi kita pun ada cukup idea untuk kita discuss dan present. Okay, dan kita buat tu dalam satu, kita kata apa, benda tu konsisten. Tak adalah bila you tak ada guideline macam ni, next time you datang you present, dia tak konsisten. Tapi you still yet you can improvise the canvas itself ni, orang kata apa, according to the discussion and so on. So you akan ada beberapa siri of canvas sebelum you nak finalize the canvas, sampai the canvas yang akhir sekali untuk you present untuk you punya viva, ataupun untuk you pitch a product, ataupun untuk you apply for research grant. So itu yang saya harapkan lah dalam bengkel ni. Dia walaupun benda tu secara idea saja, tetapi macam saya cakap lah, imagination can lead an action. Action dia ada emosi dan baru you boleh tablekan the idea tu dengan orang kata jelas, dan juga you pun bila you present tu you nampak the flow tu you boleh tengok macam ni, sebab saya susun macam ni. Okay, and then dalam canvas tu you tengok. That's why I punya tagline tu, kita tengok lebih kepada to transform the complex research idea into a single canvas. So biasanya sebenarnya saya inspirasi daripada business model canvas lah. So itu yang kita the spirit of this canvas. Okay, terima kasih Najwa, rasanya dah dapat skop yang jelas kat sini. Cuma teruskan perbincangan nanti dengan supervisor ataupun rakan pendidik yang lain. So saya harapkan dapat maju jaya. Okay, good luck. Okay, terima kasih Dr. Okay, so ada lagi siapa yang nak kongsi? Rasanya pendapat Najwa ni, anak-anak tanya, okay, macam mana? Rasanya nak membantu tak? Maksudnya daripada you tak kata tidak berapa jelas, tertanya-tanya dan sebagainya, bila dengan canvas ni you rasa boleh kata trigger tak something yang you nak buat ni, you rasa? Bagi pandangan saya, kalau selepas kita isi dan di-convert dalam table ni, dia nampak presentable lah. Jadi audience nampak key point yang kita nak fokus setiap bahagian tu. Yang tu bagi saya lah, nampak lebih structured. So membantu jugalah kalau kita nak explore detail lagi daripada komponen yang kita identify ni. Ya, memang sangat bantu, sebab saya rasa daripada sini kita akan detailkan lagi selepas ni, dan mungkin kita akan ada canvas version 1, version 2, version 3 sampailah kita capai apa yang kita nak buat tu. Ya, betul. Okey. Okey, terima kasih dengan pandangan tersebut. So ada lagi? Sebab spiritnya saya tengok biasanya kita expect orang kata fokus kepada teknik kita nak buat, tapi bila teknik tu ada, tapi orang kata apa benda yang kita nak tulis ataupun nak diterjemahkan. Okay, jadi kita kena ada konten lah, maksudnya konten kita. Jadi the canvas itself bagi saya lah, dia membantu untuk kita develop the content dalam structured way, and then bila dah ada konten tersebut, you gunalah approach lain untuk you kata susun balik secara teknikalnya benda ni. Jadi kalau you ada content, then dalam medium apa pun, dalam platform apa pun you akan boleh buat. Itu yang saya nampak lah, okay, hasil daripada pengenalan kepada research Addison Campus ini. Okay, terima kasih. Seterusnya kita ada 3 minit je lagi ni. So ada lagi satu pengongsian. Okey, kalau pergi dekat sheet yang seterusnya ni. Okey, ini yang saya tunjuk contoh. Kat sini you dah ada skeleton dia kat sini. Okey, bila you nak tulis ni, you carilah sebenarnya untuk tulis ni dia ada template juga. Cuma template tu you kena sesuaikan dengan bidang tertentu. Itu saya masih lagi dalam proses. Jadi kita kena, sebab nature berbeza, the way we write pun berbeza, the way we discuss pun berbeza. Jadi yang tu kita kena tengok. Yang tu kita kena tune berdasarkan mungkin bidang-bidang tertentu. Okay.
So dia akan saya letak side by side. Okey, ni siapa ni? Okey, ada nak join ke ni? Oh, stop sharing dulu. Okey, kejap saya tengok. Okey, so kita ada 2 minit lagi ni. So kalau tak ada apa-apa, mungkin saya rasa saya nak ucapkan terima kasih lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir ke bengkel ni, okey, dan memberi perhatian, okey, dalam bengkel kita pada kali ini, okey, bengkel workshop research ideation canvas. Okey, so saya harap dengan pengongsian ni dapat membantu sebanyak peserta kita dalam merangka hala tuju dan juga seterusnya menghasilkan laporan penyelidikan, termasuk penyelidikan artikel dan juga pembangunan inovasi dalam kajian ataupun bidang yang para peserta sertai. Okey, so nanti akan ada beberapa kata apa, jika ada sebarang feedback dan juga ni boleh terus salurkan kepada Urustia untuk kita sama-sama improve lah dari sudut engagement dan juga kita improve sebanyak dapat membantu pelajar untuk menyiapkan ataupun menghasilkan satu penyelidikan yang yang bersesuaian dan juga agar standard dalam kita membuat kata master atau PhD tu kita capai, di samping menyenangkan kata aktiviti penyelidikan dan penulisan tesis termasuk research artikel oleh para peserta semua. So saya rasa sekadar itu, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali kepada Urustia, silakan. Jadi dah berlalu bengkel untuk sesi boleh dengar Doktor? Aku kena kuat sikit ni, nampak macam jauh tu. Mic rasanya mic. Okey, jadi saya rasa daripada apa yang Doktor dah bengkelkan tadi, dengan 2 contoh, termasuk yang Cik Nadwa 1 contoh, berarti 3 contoh lah. Jadi apa yang saya nampak dengan adanya Doktor, dengan adanya form tersebut, kurangnya dia mempercepatkan lagi penyediaan canvas. Bagi saya lah, saya nampak lebih cepat lah. So saya harap selepas ni insyaAllah kita akan dapat berkongsi, dapat dengar suara saya? Okey, dengar. Dapat berkongsi video ini, tambah video ini, dan juga saya mengharapkan kalau doktor ada lagi video-video lain yang berkenaan dengan research ada canvas ini, mungkin boleh bagi kepada Urustia untuk Urustia berkongsi dengan para peserta sekalian lah, supaya para peserta ni dia insyaAllah dapat buat. Dan yang kedua, saya minta kalau boleh lah Doktor, mungkin para peserta nak buat tadi, dia tengah buat tapi mungkin tak sempat. Kata kalau kita beri peluang kepada para peserta untuk menyediakan menggunakan form tersebut dan hantar kepada pihak Urustia untuk kita bagi komen. Macam mana Doktor? Boleh. Supaya yang masuk ni lebih kurang 20 orang ni, dia orang ada fruitful, maknanya ada hasil daripada bengkel ini. Itu yang kita nak. Jadi saya rasa mungkin dapat contoh-contoh macam ni, Puan Ros, okey, dia dah kata, Puan Ros kata dia dah isi siap isi form. Jadi Puan Ros nanti bukan saja Puan Ros, malahan Encik Faiz, Cik Lokman dan sebagainya boleh hantar form tersebut, dan insyaAllah kita akan tengok sama-sama dengan Dr. Nick sendiri. Kita akan bagi komen. Okay. So yang pertama, kita akan kongsi video ini. Mula kita akan kongsi video ini, kemudian kita akan kongsi juga nota Dr. Nick, nota. Nota. Kemudian kita akan kongsi juga nanti apa yang telah dihasilkan oleh para peserta juga. Dan insyaAllah kita, Doktor, kalau boleh kita bagi komen lah.
kepada hasil kerja peserta-peserta sekalian lah. Kan? Bila kita bagi komen, insya-Allah sikit sebanyak dia orang belajar something. They can learn something lah. They can gain something from bengkel kita ni. Insya-Allah. Okey. Kan, Dato'? Okey, boleh insya-Allah. Saya rasa begitulah. Okey, kalau saya rasa mungkin peserta lain pun bersetujulah supaya kita boleh berjaya menggunakan form Research Addition Canvas tersebut, kan? Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.